المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Dato' Haji Muhammad Razak bin Dato' Haji Osman, Dato' Panda Johor Bahru, Yang Berhormat Tuan Suami Zat Kaya Departemen Fulai, Yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Abdul Rahman, Ketua Wing segala Majlis Madura Johor Bahru, Yang berbahagia Tuan Haji Misman Yunus Yusra, Yang berbahagia Tuan Haji Asri Ahmad, pengurusi Masjid Al-Mahabbah Taman Bukit Mewah Johor Bahru, pegawai sekretariat dan kuasanya, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, penceramah undangan Al-Fazil Ustaz Abu Razi Yusof, arah dakwah Jabatan Agama Islam di Johor, ketua-ketua jabatan Majlis Madura Johor Bahru, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. 17 Februari 2024 Masih sama 7 Syaban 1445, sempena dengan sambutan Isra Mi'raj, anjuran Majlis Madura Johor Bahru dengan kerjasama Majlis Masjid Al-Mahabbah Taman Bukit Mewah Johor Bahru, menutup pada segala maklum sambutan Isra Mi'raj yang pun disambut pada 27 Rejab 1445 yang lalu. Dan pada malam ini alhamdulillah kita bersama dengan warga Kota Bandar Johor Bahru sempena dengan penganjuran yang diadakan pada tahun ini. Dan untuk makluman yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, program ini sebenarnya telah pun berlangsung sejak pagi 6 siang hingga 7:30 pagi dengan kuliah subuh bersama dengan Fazil Ustaz Khairul Nizam Abu, CEO Asifah Mardotillah Konsultan, dan 8 pagi hingga 4 petang telah pun berlangsung bengkel tahsin solat. Dan pada malam ini insyaAllah kita telah pun melaksanakan solat pada maghrib jamaah, dan kita lanjutkan pertemuan kita pada malam ini dengan ceramah Isra Mi'raj, tentunya akan mengupas berkisar dengan peristiwa agung Nabi Muhammad SAW, dan penceramah yang akan mengupas berkaitan dengan ceramah yang akan disampaikan pada malam ini sebagai sambutan kita, sesuai dengan sambutan kita pada malam ini, tentunya Al-Fazil Ustaz Abu Razi Yusof untuk mengarah bagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah saya tak pasti berapa lama, dan kita akan berehat seketika untuk nanti setelah waktu Isya nanti, dan insyaAllah kita akan sambung selepas itu, dan kita akan solat waktu Isya berjamaah insyaAllah, dan kita akan akhiri dengan Yaman nanti insyaAllah. Jadi dengan itu kita silakan Al-Fadil Ustaz Abu Razi Yusof menyampaikan ceramah Isra Mi'raj. Hormat dan silakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Pengacara Majlis Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Razak bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Datuk Bandar Johor Bahru, Yang Berhormat Tuan Haji Suhaizan bin Kayat, Ahli Parlimen Kulai, Yang Berhormat Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat, Ketua WIP MPJB, Barisan Ahli-Ahli Majlis Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Tuan Haji Asri bin Ahmad, Pengurusi Majlis Al-Masjid Al-Mahabbah Taman Bukit Mewah, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, Ahli-Ahli Jabatan Kuasa Masjid, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajat, Tuan-Tuan, Puan-Puan, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal saleh, diberikan usia yang barakah, kesihatan tubuh badan, disembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan, dipermudahkan segala urusan hidup dan urusan rezeki, dijauhkan daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup, ancaman wabak dan musibah. Mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan seperti itu umat Islam di seluruh dunia, dan mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada hari ini, pertemuan-pertemuan kita sebelum ini dan yang akan datang adalah pertemuan-pertemuan yang akan dapat membawa kita masuk dalam syurga bersama-sama insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan solat fardu maghrib berjemaah diikuti dengan zikrullah, doa atas Nabi, doa dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua itu menjadi sebab untuk kita ini masuk ke dalam syurga satu hari nanti insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bersua muka menyambut sambutan Isra Mi'raj, yang mana kita sedia maklum Isra Mi'raj ini adalah salah satu daripada peristiwa penting untuk kita faham. Dan kalau kita umur dah 60 tahun, dah agaknya 50 kali dah kita dengar ceramah pasal Isra Mi'raj. Kalau kita umurnya 40 tahun, mungkin dah 30 kali dah kita dengar Isra Mi'raj. Bagi faham umur 10 tahun, kita boleh faham lah cerita begitu. Jadi saya rasa cerita pasal Isra Mi'raj ni dah sebati sungguh dalam diri kita semua lah, agaknya begitulah. Apatah lagi orang Bukit Mewah ni saya tengok, dia ngangguk je, saya rasa saya dah lega. Sebab apa? Sebab dah memang faham lah tu kalau ngangguk begitu. Jadi saya pun sebenarnya tak tahu nak ceramah apa tapi kita ambil akibat lah daripada apa yang Allah Subhanahu Taala sabdakan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, yang banyak kali lah para asatizah sebutkan, disebut Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini ayat Al-Quran yang biasa kita dengar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan maha suci Allah. Maksud maha suci Allah ni maknanya ayat Al-Quran ini Allah Taala sebut Subhanallazi, Allah Taala menyatakan bahawa maha suci. Maha suci maknanya tak ada yang disebut sebagai maha suci yang lain itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Telah memperjalankan, bukan hamba-Nya berjalan sendiri daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kedua-dua tempat itu diberkahi dan dikelilingnya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita diperlihatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ni jadi hamba Allah yang sedari bahawa kita ni tak ada apa-apa. Apa yang kita ada atas muka bumi ni semua pinjaman semata-mata. Nak sombong, nak belagak, nak takabur pun dengan nikmat yang Allah Taala pinjamkan ini, rasa macam tak berbaloi untuk kita nak hadap Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti. Adakah dengan apa yang kita ada pada hari ini cukup untuk kita nak hadap Allah? Ya Allah, atas muka bumi dulu aku orang ni macam ni. Takkanlah kau tak boleh pandang aku, ya Allah. Takkan ada, tak berbaloi langsung dengan apa yang kita ada. Sebab tu kita ni nak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan setiap ketika. Dengan apa cara pun untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kali dah saya sebut, beberapa ketika tahun lepas saya ceramah dekat masjid ni, saya pun sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat tak ingat pun tak apa, saya akan kecil hati pun. Standard lah, sebab saya pun kadang lupa saya ceramah sini. Dan disebutkan kita ni masuk syurga ni bukan kerana amal ibadah kita pun semata-mata tu. Yang ini yang Nabi SAW sebut kepada sahabat Nabi SAW.
Sehingga sahabat Nabi itu tanya-tanya, ya Rasulullah, kamu pun sama juga kan ya Rasulullah? Tak masuk syurga dengan amal ibadah kamu semata-mata? Maka Nabi SAW kata, na'am, ya aku pun sama juga. Illa ayat rahmatani Allah rahmat, kecuali lah Allah SWT melimpahkan rahmatnya ke atas diri aku. Ya, ini yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Maknanya rahmat Allah yang kita tagihkan setiap masa dan setiap ketika, dan rahmat Allah ni boleh datang dengan banyak cara. Rahmat Allah ni boleh datang dengan sebab kita kita beribadah. Rahmat Allah ni boleh datang dengan sebab kita bersedekah. Rahmat Allah ni boleh datang sebab kita sama-sama meraihkan majlis ilmu pada malam ni. Rahmat Allah boleh datang dengan sebab kita memberi minum seekor anjing yang kehausan dengan menggunakan kasurnya. Kita tak tahu yang mana satu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Punyalah kita mulut ibadah, solat sampai lekuk kepala, lembab kepala itu sebab apa? Banyak sangat sujud pada Allah SWT. Dengan tahajudnya, dengan apanya, rupa-rupanya besok di padang mahsyar, ketika kita melihat nama kita naik dipilih, fulan bin fulan fil jannah, masuk dalam syurga. Wah, seronok kita. Maka kita pun nak tahulah apa sebab kita masuk syurga. Apa sebab yang menyebabkan datangnya rahmat Allah pada dia ini sampai aku terpilih masuk syurga. Rupa-rupanya yang kita tengok tu, rupa-rupanya yang mendatangkan rahmat Allah tu sebab satu ketika dahulu kita pernah menyelamatkan seekor kucing yang masuk dalam longkang. Sebab itulah doa pada kucing tu yang mendatangkan rahmat Allah pada diri kita. Dan yang sembahyang banyak-banyak tadi tak mendatangkan rahmat Allah sebab apa? Sebab rupa-rupanya dulu masa sembahyang ni sebab bapak mertua duduk satu rumah dengan kita. Jadi kalau tak pergi masjid ni nanti jadi buah cerita kepada anak-anak menantu yang lain. Jadi nak tunjuk macam bagus sangat depan bapak ketua dia tu, maka value tak ada pada amal ibadah yang dilakukan, yang datang masjid setiap hari gitu. Sebab itulah buat amal apa juga kebaikan, sebab kita berharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu jugalah kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj ni sebenarnya banyak mendatangkan pengajaran kepada diri kita, dan dia tak akan habis. Ustaz-ustaz ni kalau ceramah ni dia ada je cerita yang tak ada poin saya je. Saya tak tahu nak ceramah apa tuan-tuan. Bila cerita pasal Isra Mi'raj, Nabi ni menjalankan, sebab kita melihat Isra Mi'raj itu dengan pandangan iman, bukan pandangan logik akal. Kalau buat kajian dengan logik akal pun insya-Allah kita tak jumpa. Macam mana boleh naik turun sekejap aja? Sebab pandangan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan pandangan Abu Jahal, dia tak sama tuan-tuan. Abu Jahal pandang dengan pandangan akal logik. Sebab Abu Jahal ni orangnya dia memang bijaksana tuan-tuan. Sebab tu nama dia sebenarnya Abul Hakam. Nabi SAW nama asal dia sebenarnya Umar bin Hisham. Orang Arab ni banyak gelar tuan-tuan. Kita nak menggelarkan, nak gelar orang tu masalah. Anak nama Ahmad kita sebut nama Abu Ahmad, boleh, no problem. Macam tu. Ataupun kita anak pada siapa bapak kita sebutlah Ibnu siapa, Ibnu Syukur, contohnya begitu. Sebab apa kita nak ambil fadilat nama bapak kita, boleh, tak masalah. Jadi Abu Jahal ni dia sebenarnya nama sebenarnya Umar bin Hisham. Nabi pernah bawa dua Umar, tuan-tuan, Umarain, dua Umar ni supaya dapat hidayah. Sebab dua-dua ni selalu menjadi penentang kepada Nabi SAW. Nak sebutkan bahawa Umar bin Al-Khattab dan juga Umar bin Hisham, dua-dua ni tuan-tuan, awal Islam berkembang tu dia akan jadi penentang yang hebat tuan-tuan. Malah disebutkan bahawa Nabi SAW pernah bermohon kepada Allah SWT supaya kedua-dua Umar ini mendapat hidayah untuk membantu usaha memperjuangkan ajaran Islam. Sebab susah nak cari orang yang berani mempertahankan Islam. Iaitu susah tuan-tuan. Zaman dulu pun susah nak cari orang yang berani mempertahankan Islam. Sekarang pun susah betul sebenarnya. Tapi ada lah berasa-rasa okey lah nak cari itu tuan-tuan. Cuma usaha itu kita kena sentiasa ada untuk bina kekuatan dalam diri kita. Jadi sebutkan Umar bin Hisham ini dikenali sebagai Abul Hakam. Masa zaman muda dia tuan-tuan, dia dah jadi ahli majlis PBJB dah. Senang cakap itu lah. Contohlah tuan-tuan. Maknanya ahli majlis ni orang-orang terpilih tuan-tuan yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan isu-isu masyarakat. Termasuklah masalah perpalitan ke masalah apa yang berlaku di Mekah pada ketika itu. Di Darun Nadwah, anggaplah Darun Nadwah macam BJP tuan-tuan.
Maka ahli-ahli majlis berkumpul semua ni untuk cari jalan penyelesaian. Oh, kawasan kat sini banjir, macam mana kita nak settle? Maka semua ni yang label-label macam Abdul Hakam ni, mereka duduk. Sebab tu dia namakan Abdul Hakam, sebab dia orang yang genius. Dia sangat hebat walaupun umurnya masih muda pada ketika itu. Dia tak perlu lalu pelihara, dia terus dilantik jadi senator. Senang cakap macam tu lah tuan. Di dalam Latwah ni, dia dilantik dan idea dia antara idea yang bernas yang boleh menyelesaikan masalah ni. Jangan tengok Abu Jahal pada perspektif yang negatif saja. Nanti gitu. Jadi macam mana dia boleh digelar sebagai Abu Jahal? Gelaran Abu Jahal itu diberikan oleh Rasulullah SAW sendiri kepada Abu Jahal. Cerita tuan. Sebab apa? Sebab pandangan ulama ada dua. Yang pertama dia digelar sebagai Abu Jahal. Abu, di sana cakap Abu Jahal, Abu Hakam, maksudnya apa? Orang yang bijaksana. Maknanya kalau bapa orang bijaksana, macam tu lah. Abu Jahal, bapa segala orang yang bodoh. Sebut gitu tuan. Mau kata kalau bodoh tu nampak macam soft je, dia punya label macam bomoh, gitulah. Apa-apalah kata-kata yang tak berani saya nak sebut sana di sini. Sebab ada rakaman kan. Tak berani nak lepas dekat kan. Ada tapis. Jadi nak sebutkan Abu Jahal ni sebab apa? Sebab Abu Jahal ni, dia buat dua perkara. Yang pertamanya, dia ni adalah orang pertama yang menggunakan kaedah sula untuk membunuh hamba di sini. Yang namanya Sumayyah. Sumayyah ni perempuan lemah. Agak-agak dia lepaskan pedang, dia putus pada tuan, mudah nak mati. Tetapi dia saja nak menyiksa Sumayyah ni, sehingga berita ni datang kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal sudut daripada bawah tadi, dengan menggunakan tombak dia, tebus di kat kepala dia. Itu matilah Sumayyah ni tadi. Maka Nabi kata Jahal, dia kata Abu Jahal. Nabi SAW gelarkan Abu Jahal sebab kebodohan dia. Yang keduanya nak sebutkan Abu Jahal ni tuan-tuan. Apa cerita Abu Jahal berapa lama tuan-tuan? Tak apalah, sebab dah tak ada modal lain ceramah tuan-tuan, kita buang-buang je lah cerita pasal Abu Jahal ni. Saya banyak cerita pasal Abu Jahal ni tuan-tuan. Sampai besok pagi cerita pasal Abu Jahal, insya-Allah tuan-tuan. Abu Jahal ni tuan-tuan, saya nak sebutkan dia yang kedua ni kenapa digelar sebagai Abu Jahal orang yang bodoh ni. Sebab Abu Jahal ni, dia ni sebenarnya peminat dan penggemar kepada ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Ini disebut oleh ulama sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, dan dalam perbahasan Syekh Mubarak Furi pun, Syekh Mubarak Furi pun membahaskan tentang perkara yang sama. Kenapa digelar sebagai Abu Jahal? Sebab Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal ni, dia setiap hari dia akan pergi curi-curi dengar tuan-tuan. Nabi SAW membaca ayat suci Al-Quran Karim. Dia maknanya dia pergi, dia menyelinap, dia nak dengar ayat suci Al-Quran Karim. Itu. Dia ada 3 orang tuan-tuan, manusia-manusia sengal ni. Yang 3-3 ni tuan-tuan, yang pertama siapa? Abu Jahal. Dia memang suka dengar tuan-tuan. Dia suka dengar ayat Quran. Sebab Abu Jahal ni seronok dengar ayat Quran. Ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tapi dia suka mengaji Al-Quran. Ada? Para orientalis dan sebagainya. Sama Abu Jahal. Sebab dia orang educated. Dia nak dengar daripada Rasulullah SAW ni. Ini ayat memang datang daripada Rasulullah ataupun datang daripada selain daripada manusia. Maknanya apa? Akhirnya dia yakin bahawa ayat turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya Abu Sufyan pun suka juga curi-curi dengar. Yang ketiganya nama seorang lelaki yang namanya Ahnas. Dia pun suka juga dengar ayat suci Al-Quran Karim yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek cerita tuan-tuan. Nak ceramah kuliah maghrib ni dia pendek-pendek je. Saya dimaklumkan suruh ceramah sampai pukul 9, tapi saya berhasrat nak ceramah sampai pukul 12. Nak tengok betul-betul kita cerita Rasulullah letak agak-agak begitulah. Cerita sirah kita habis tu kan, tepuk-tepuk je lah. Tengoklah, kalau tengok muka-muka dan kritikal dia sedeti lah. Nak sebutkan tuan-tuan, satu ketika, 3-3 ni dia datang time yang sama. Bertepuk dia, kau buat apa sini? Kau buat apa sini? Kantul lah dia. Abu Jahal kantul tuan. Abu Sufyan pun orang besar juga dekat Mekah sana. Kau pula buat apa sini? Akhirnya dia orang ni pun dah tak boleh gelak. Aku sebenarnya akan dengar bawa punya bacaan. Aku pun sama juga. Akhirnya 3 orang ni duduk, dia tanya. Wahai Jahal, dia tak sebut dia Jahal. Wahai Abdul Hakam, dia kata, apa pandangan kamu tentang ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad? Cerita begitu. Maka Abu Jahal pun kata, aku rasa memang aku yakin bahawa
apa yang dibaca oleh Muhammad ini bukan datang daripada dia, tetapi datang daripada Tuhan. Maknanya apa? Dia percaya, yakin. Tetapi oleh kerana dia yakin, Abu Sufyan bertanya, dah kamu yakin dengan apa yang dibawa oleh Muhammad ini, kenapa kamu tak beriman? Wish, agak aku nak beriman pada Muhammad. Gitu. Kau tak tengok ke aku ni siapa? Dia kata, aku daripada suku Mahzum, Bani Mahzum. Dekat Mekah ada 3 kuak yang paling besar, kan? Yang memang orang tak boleh kacau. Payung dia memang payung besar, tuan. Kalau kena usik dia mati, tuan. Ada sebelum itu. Setakat level-level orang biasa-biasa ni, tuan, tak boleh kacau Bani Hashim. Tak berani kacau Bani Mahzum, tuan. 3 kuak. Yang pertamanya iaitu Bani Hashim, iaitu keturunan Rasulullah SAW. Sebab tu Rasulullah SAW ni daripada keturunan yang hebat-hebat. Orang tanya kenapa sejak awal Islam berkembang, orang-orang Mekah kan boleh bunuh Rasulullah, kenapa tak bunuh Rasulullah SAW? Weh, jangan main. Nabi SAW ni dari kalangan orang yang ranking yang sangat tinggi, daripada keturunan bangsa yang hebat Bani Hashim, kan? Dia takkan berani bunuh. Cuma dia buatlah serangan-serangan psikologi kepada Rasulullah SAW. Dia tak berani pukul, adalah sesekali yang berani pukul Nabi ke, yang tendang perut Nabi ke, mesti di kalangan bangsa-bangsawan. Yang keduanya, satu Bani Hashim, yang keduanya Bani Mahzum, iaitu keturunan Abu Jahal itu. Yang ketiganya adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah ni banyak tetap di mana, di Taif, tuan-tuan, itu. Maka ikut kepada kemuliaan. Dia kata, dahlah Bani Hashim ni banyak berjasa kepada orang Mekah. Datuk-datuk Nabi semua banyak jasa kepada orang-orang Mekah. Malah orang Mekah mengenal jasa ahli keluarga Nabi SAW. Datuk-datuk Nabi ni banyak menjadi pimpinan-pimpinan Mekah pada ketika ini. Ini cerita. Antaranya siapa? Jasa yang terbesar, iaitulah atuk Nabi SAW yang namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama dia bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah pakcik kepada datuk Nabi. Sebab pakcik dia nama Muttalib itu satu ketika bawa Abdul Muttalib masih kecil tu balik masuk ke yang tak perasan tak. Yang nak sebutkan Bani Hashim, nak sebutkan atuk Nabi SAW dulu masih kecil, dia dibawa oleh pakcik dia namanya Muttalib. Maka bila masuk dia bonceng dia budak kecil dia tadi naik kuda, maka orang Mekah kata tu Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Sebenarnya datuk Nabi ini namanya bukan Abdul Muttalib tetapi Syaibah. Syaibah ni tuan-tuan ada pandangan juga para ulama. Kenapa nama Syaibah? Syaibah ni ambil kira daripada perkataan uban, maksudnya uban, tuan-tuan. Sebab dia masih kecil uban. Kalau tuan-tuan masih kecil dah beruban, sama level dengan datuk Nabi itu namanya Abdul Muttalib gitu. Kalau dah tua-tua baru beruban, tu kategori lain tuan-tuan. Kategori lain. Jadi, tak boleh sama level lah. Dengan Syaibah tadi ataupun Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tuan-tuan, jasa paling besar sekali apa? Ahli sejarah sebutkan, ulama sirah menyatakan bahawa antara jasa terbesar Abdul Muttalib iaitu datuk Nabi SAW itu dialah orang yang menemui kembali telaga Zamzam yang ada di tanah suci Mekah sekarang. Sebab dulu setelah zaman Nabi Allah Ismail AS, penduduk di situ, kemudian dia jadi satu macam mitos. Kawasan itu dah ditinggalkan lama, jadi telaga Zamzam itu telah tertimbus dan dah jadi macam cerita-cerita dongeng saja. Cerita-cerita dongeng. Tetapi dalam cerita dongeng itu sebenarnya datuk Nabi SAW sangat yakin bahawa telaga Zamzam ada. Maka dia pun berusaha cari-cari, tuan-tuan. Maka sehinggalah satu ketika dia tidur, dia mimpi, tuan-tuan. Ini dikatakan oleh Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala. Dia mimpi. Jadi satu malam dia mimpi, Allah Ta'ala tunjukkan dekat mana kedudukan telaga Zamzam. Ini yang sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tanah suci Mekah. Kalau nak sponsor saya pergi Mekah boleh. Saya tunjuk kat mana tempat dia. Saya buat dia yang pergi sangat. Yang lepas saya cakap pasal hibah, saya cerita pasal hibah. Saya cakap tuan-tuan, kita ni kereta 3-4 biji ni semua akan jadi beban kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kereta yang kita guna tu sebiji dia 3 nanti ada soalan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis ceramah dia, tuan-tuan, ada seorang haji kita tanya saya, Ustaz tadi ceramah tadi Ustaz cerita saya tu. Dia terasa, tuan-tuan. Ustaz cerita saya, Ustaz. Saya tak ada niat pun, saya metafor ni ceramah, tuan-tuan. Cakap lagi dia betul, dia cakap
cakap, Ustaz cakap memang betul, kena nak batang hidung saya Ustaz. 3-4 biji kata saya lah. Maka dia berkata, Ustaz, boleh tak ni hajat saya ni, hajat saya Ustaz. Boleh tak Ustaz ambil salah satu daripada kereta saya? Woi, mesti semata belalang tau. Saya jadi meletor pula. Tuan saya tak ambil, tuan jangan risau, saya tak ambil. Kan saya pula nak terjawab mesti sendiri ke akhirat semua. Jadi gitu. Kemudian satu lagi saya jawab pasal pusaka. Saya ceritalah pasal kita ni jangan sampai harta kita jadi pembalah anak apa semua kan. Buat ibam dengan bagi pusaka sekian. Akhirnya dia berkata, punya haji ada seorang hamba Allah, dia sakit. Bila sakit Ustaz, saya rasa saya dah tak lama hidup dalam bumi Ustaz. Saya dah tak ada siapa lah Ustaz dalam bumi ni Ustaz. Saya ada rumah sebiji. Boleh tak saya nak hibatkan rumah saya kepada Ustaz? Saya pun tak berani ambil juga Ustaz, nak buat apa kan? Rumah sebiji cukup lah. Banyak nanti ada soal banyak akhirat kan. Lambat masuk syurga. Sebab orang kaya dengan orang miskin ni tuan-tuan, dua-dua buat ibadah. Nabi SAW cerita, dua-dua member, dua-dua masjid. Orang masjid bukit mewah. Itu contohnya tuan-tuan. Dua-dua di masjid bukit mewah. Yang satu kaya sungguh tuan-tuan. Kaya sungguh tuan-tuan. Itu. Yang satu lagi miskin. Lepas tu, mereka dalam syurga, dua-dua masuk dalam syurga tuan-tuan. Bila masuk dalam syurga, si miskin ni masuk dulu tuan-tuan. Sebab dia tak banyak sangkut dekat kastam tuan-tuan. Maknanya dia ada motor kaca SPG kan. Itu yang dipersoalkan. Okey, no problem, halal masuk syurga. Kat dalam syurga Nabi SAW kata apa? Member ni tunggu dekat 500 tahun. 500 tahun dekat akhirat tuan-tuan. Satu saat, 1,000 tahun di dunia, satu saat, 1 detik, 1 saat berada di akhirat itu. 500 tahun tuan-tuan. Tunggu mana member aku sama-sama ngetes, semayang sama-sama satu level tu. Sab depan kat tu kan, gitu-gitu. Lama, rindu tuan-tuan. Dekat akhirat sampai syurga tuan-tuan. Sama kita dia akan kumpul macam ni. Bayangkan duduk ceramah bukit mewah tu. Ya Allah. Saya selalu segan Ustaz Iman ni, Ustaz Amirul ada kat situ kan. Guru saya ni kadang-kadang itu pun segan juga. Ustaz Nokati mana. Itu pun sama juga. Masak aja kan. Masak dan special. Jadi bila ada guru ni jadi macam tak jadi ceramah tuan-tuan. Nanti buat-buat lah. Masa tu Ustaz Iman kata Ustaz, ingat tak enter dulu. Ceramah kat bukit mewah tu. Anak tengok enter ni gelak je dekat kan. Sebab tu tak apa-apa lah berlaku cerita gitu. Kita gitu lah. Dekat akhirat kita ke syurga. Kita akan jumpa tuan. Jadi si miskin yang tadi pun tunggu mana mimpi aku masa getah-getah dulu. Ya Allah, tak ada ya Allah, itunya lah, mana lah. Dia pun dekat keliling syurga ni. Nabi kata, dia ramah kat syurga ni. Sekali jumpa, bro, ya Allah, lamanya aku nak cari kau tapi aku jumpa kat sini punya aku jumpa kau. Kau bagaimana cerita dia? Syurga kan besar tuan. Jibril kata aku pun tak habis hang syurga tu. Punyalah besar tuan. Orang yang dapat nikmat syurga ni Nabi kata paling terakhir sekali. Orang yang terakhir masuk syurga tuan-tuan, kenikmatan dia menyamai 10 kali kenikmatan dunia. Dunia sekarang ni sekarang dunia yang kita nikmati sekarang kaya-kaya lah semua 10 kali ganda. Itu paling kurang kenikmatan di dalam syurga Allah SWT. Setakat ada kereta tu 3 biji apalah sangat tuan-tuan. Jadi gitu. Nak dibandingkan. Jadi cari-cari bro, aku lama saya nak cari kan jumpa ni mana? Dia berkata aku baru check in. Aku baru check in. Dia baru masuk dalam syurga sebab apa? Banyak sangat harta dia yang nak tetapi tuan-tuan. Ini cerita ni. Sampai mana saya cerita tadi lupa tuan-tuan. Balik mula cerita pasal Abu Jahal tadi lah. Kalau tak nanti kita terlalu panjang-panjang, saya tak masuk tajuk. Saya masuk tajuk lepas Isyak, lepas azan Isyak. Itulah tajuk saya akan masuk. Pendek lagi cerita. Abu Jahal ni dia kata, kenapa kau tak beriman? Sebab ahli keluarga Nabi SAW jasa dia banyak. Jadi satu malam Abdul Muttalib dia mimpi dekat mana beradanya telaga Zam-Zam yang pernah tertimbus tu kan. Dan besoknya dia bawa anak lelaki dia nama Al-Haris. Bawa cangkul. Ketika itu seorang ketua negara pada ketika itu menjadi lubang tu, orang semua keliling pun tengok cakap, ya Allah, apa Muttalib? Jangan buat malu kau ni orang besar-besar takkanlah kau nak kau nak buat benda-benda dengan kau ni. Kan benda tu mitos, dia dongeng, dia cerita tentang wujudnya telaga Zam-Zam tu, cerita itu.
Maka dia berkali-kali terpancarlah air telaga Zam-Zam tadi tuan-tuan, sehinggalah kali ini kita baca dalam sejarah. Jadi itulah biasa ahli keluarga Nabi SAW. Jadi dalam masa yang sama, suku bangsawan yang lain, Bani Mahzum dan Bani Umayyah pun, mereka ni pun nak tunjuk yang dia orang hebat juga. Jadi Abu Jahal kata, aku ni daripada Bani Mahzum. Dia kata tu, dahlah Nabi akhir zaman keluar daripada Bani Hashim, takkan aku nak ikut Muhammad. Maka atas dasar itulah kerana dia tidak mahu beriman, walaupun dia dah nampak kebenaran, tetapi dia tidak mahu beriman pada Rasulullah SAW, tak nak beriman pada Allah, dia tidak mahu mengiktiraf Nabi SAW sebagai Rasulullah, maka dia dikenali sebagai bapa orang yang bodoh. Sebab tu bila kita nampak satu kebenaran, terima tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak tengok salah orang ni sampai tak ada baik langsung orang tuan-tuan. Itu susah orang kerja. Dia beragama sama, PDP sama. Dah elok, dah buat ada, dia pandang tak kena. Itu tak kena, ini tak kena. Pak Ma'un kata, ini baru kena. Jadi benda-benda macam ni normal dalam kehidupan. Nabi SAW biasa dihadapi benda-benda macam ni tuan-tuan. Tak akan selesai masalah orang tak puas hati dengan kita ni, tak akan selesai. Jadi jangan koyak lah. Kalau bila orang tengok kita dalam keadaan yang Allah tak suka, kita tak puas hati dengan kita, yang penting kita jalankan tanggungjawab kita. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan Nabi SAW. Pendek cerita Abu Jahal itu tuan-tuan, dan sebutkan yang keduanya, oleh kerana dia menutup jiwa dia, maka rahmat Allah tak masuk dalam diri dia, terhalang dia daripada masuk dalam syurga Allah SWT, dan dia mati termasuk dalam kalangan orang-orang yang Nabi pernah angkat tangan. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, Nabi SAW dah dakwah, dah baca ayat Quran, dah ajak kebaikan, semua tak nak ikut dia. 10 orang pentol yang ada dekat Mekah pada masa itu dah didakwahkan, dah diajak dah ketua-ketua ni. Maka Nabi pun tak tahu nak cakap apa. Nabi pun angkat tangan, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Abi Jahl. Nabi SAW sebut Allahumma alaika bi Quraisy. 10 orang lelaki yang mana disebut, ya Allah, aku serahkan 10 orang daripada engkau, ya Allah. Ini maknanya sampai satu pekat kita dah tak tahu cakap apa. Dan kasihan apa semua, angkat tangan, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ni lelaki yang walaupun dia educated tapi tidak mau beriman pada Allah SWT. 10 orang, pendek cerita tuan-tuan, 10 ni Allah Ta'ala matikan dia. Dia terbunuh 10 ni dalam peperangan Badar. Di dalam peperangan Badar itulah maka dikumpulkan semua mayat-mayat ni, ditipus dalam satu lubang. Ada pendapat kata dimasuk dalam satu perigi lama, kemudian ditipus, dan Nabi SAW berdiri dekat sebelah kubur orang-orang musuh-musuh Islam yang mati dalam peperangan Badar. Nabi berdiri di situ, dan di sebelah Rasulullah SAW ni ada Sayyidina Umar bin Khattab. Yaitu apa yang disebut tuan-tuan, Nabi SAW pendek cerita senang cakap berjanjilah. Sekarang kamu percaya tak apa yang aku katakan kepada kamu? Sekarang kamu percaya tak tentang keimanan kepada Allah? Sekarang kamu percaya tak tentang tentang azab kubur? Kamu percaya tak tentang sisaan neraka? Allah, Nabi SAW sebut satu-satu. Sayyidina Umar kat sebelah ni. Jadi Nabi cakap dengan orang dalam kubur ni, ya Rasulullah, orang dalam kubur ni dengar ke ya Rasulullah? Ini ceritanya. Orang dalam kubur ni dengar ke? Cerita dia tuan-tuan. Nabi SAW kata, wahai Umar, kamu dengar apa yang aku cakap, wahai Umar. Tetapi orang di dalam kubur tu jauh lebih dengar daripada apa yang kamu dengar. Ni hujah katakan bahawa adakah orang dalam kubur tu dengar apa yang kita cakap? Dia dengar. Sebab tu Nabi SAW kata, bila lalu dekat tempat kubur tuan-tuan, kita bagi salam sunat. Assalamualaikum ya ahlan diyar wa ana insyaallah lahum lahikun. Salam sejahtera kepada penduduk dekat kawasan ni. InsyaAllah tuan nanti akan datang menyusul. Gitu. Susahlah Ustaz macam nak sebut bahasa Arab ni tadi tu. Cuma bahasa biasa tak apa. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tak boleh, itu masalah. Lalu orang di kubur member tu, Assalamualaikum bro. Okey tak? Jangan tentu tuan, tak dadap ni. Member mati. Lepas tu Assalamualaikum bro. How are you today? Are you okay? Dia tak boleh tuan. Gitu. Sebab tu orang mati ni tuan, kita kena hormat dia. Jangan cerita keburukan orang yang mati. Terutama kalau orang beriman, orang Islam ni, jangan sesekali kita mencela orang-orang yang telah
meninggal dunia, tuan-tuan. Saya sebut yang tu lepas sahabat kita baru kematian bapa kan, saya dengar hadis Nabi kita. Satu ketika Nabi SAW ada satu jenazah dibawa depan Nabi SAW. Nabi SAW dengar ada orang cerita tentang buruk ni. Nabi diam. Kejap lagi didatangkan seorang lagi, satu lagi jenazah, letakkan depan Nabi SAW. Nabi SAW dengar orang cerita tentang kebaikannya. Kemudian Nabi SAW kata, "Haza asqaitum alaihi syar." Ni jenazah ni kamu cerita tentang keburukan dia. Wajiban alaihi nar, wajiblah bagi dia masuk neraka. Wajib bagi orang ni jenazah dia masuk neraka. Haza asqaitum, dituju satu lagi ni. Ni kamu cerita ni alaihi khair. Ni kamu cerita ni alaihi khairan ataupun alaihi khair. Kamu cerita tentang kebaikan dia. Wajiban alaihi jannah. Aku wajib ada masuk dalam syurga. Ni Nabi SAW kata, antum syuhada Allah fil ardh. Kamu adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ini tuan-tuan, siapa yang akan saksi? Kita. Kita yang akan saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai azan, betul-betul masuk tajuk. Belum 3 minit lagi, 2 minit. Oh patutlah senyap. Pasti dia lagi 1 minit. Okey, 1 minit sebelum azan. Saya tengok jam.
InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Tadi tentang orang yang mati ni, kita jangan cerita tentang buruk dia lah. Sebab tu imam selepas solat jenazah tu dia akan sebut bagaimana keadaan jenazah ni ketika hidupnya. Kita kata baik, itu kata walaupun dia buat benda tak baik, tapi kita dapat pahala besar tu baik. Itulah antaranya. Sebab itu Abu Jahal ni Allah Ta'ala hinakan begitu. Dia mati dalam peperangan Badar, kepala yang dipenggal oleh pintu masuk. Siapa yang jatuhkan dia daripada kuda walaupun komplit dengan baju besi, kuda-kuda pakai baju besi tuan-tuan, iaitulah dua orang adik-beradik yang namanya Muaz dan juga Auf bin Afram, umurnya 16 dan juga 17 tahun. Ini dua orang ni bila jatuh, kemudian dua pintu masuk itu penggal kepala Abu Jahal. Dibawa kepala mengikut sebagai pendapat, kepala dibawa Nabi SAW, Nabi sebut Allahu Akbar gitu. Pendek lagi cerita tuan-tuan. Maka Abu Jahal watak orang yang dia dah blok rahmat Allah tu dia akan masuk. Maka dia tak masuk. Sama juga macam Fir'aun tuan-tuan. Nabi SAW kata Jibril AS pernah bagi tahu pada Nabi tentang keadaan Fir'aun ketika dihanyutkan dalam laut merah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kalaulah kau nampak ya Rasulullah, aku sumbatkan lumpur di dalam mulut Fir'aun tu. Sebab apa? Sebab aku tak nak rahmat Allah tu datang di dia. Sebab apa? Dia dah memang blok diri dia daripada mendapat rahmat Allah SWT. Allah Ta'ala ni sangat pemurah untuk nak menurunkan rahmatnya. Pada usaha macam mana pun Allah Ta'ala bagi rahmat daripada diri kita, untuk kita nak balik semula kepada Allah SWT. Yang ini disebutkan begitu. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala sentiasa terbuka untuk nak bagi rahmat kepada diri kita. Cuma option kepada diri kita. Sebab tu orang kedua yang Nabi SAW mohon supaya dia masuk Islam dan iman pada Allah, iaitu seorang lagi Umar, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab punya isteri boleh tahan kan. Kalau dia gaduh kan, Umar dia di Syam dan Umar Al-Khattab ni dia standing macam itu. Tinggi Umar ni sebagai pendapat mengatakan bahawa kalau dia duduk atas kuda tuan-tuan, kaki cecah lantai. Saya kalau naik kuda tekan-tekan tuan-tuan, itu beza kita dengan saya nombor saya Umar duduk begitu. Dia satu ketika tuan-tuan, tahun yang kelima, tahun ke-7 sebagai pendapat mengatakan bahawa Sayyidina Umar pada ketika itu dia buat kawalan dekat Mekah. Dia buat kawalan sebab apa? Sebab pada tahun ke-5 kerasulan Nabi, kata saya tak pandangan yang kuat mengatakan bahawa orang-orang Mekah pertama kali di kalangan Islam berhijrah daripada kota Mekah pergi ke mana? Bukan ke Madinah, ke Habasyah, untuk mendapatkan perlindungan daripada Raja Najasyi pada ketika itu. Maka
generasi ini bukan Islam, dia tak Islam, tetapi dia Majusi, dia orang Nasrani. Dia tak sukakan peperangan, tak sukakan perbalahan. Tak semua orang ni, walaupun tak beriman, dia tak sukakan perbalahan. Yang suka belah tak ada kan? Ada juga yang okey, ada juga yang okey. Yang membezakan hidayah Allah itu turun tak turun atas diri dia. Maka ketika dapat perlindungan di Habasyah sana, maka orang Mekah menjadi tak selesa. Takut orang Islam ni dia cari pengaruh dekat Habasyah sana, dan Habasyah satu kerajaan yang kuat, dia akan menentang orang Mekah, membantu orang Islam yang ada di Mekah. Sebab tu tak lagi, maka dikerahkan buat kawalan, tuan-tuan, kawalan keselamatan. Dekat keliling tu, jangan sampai ada orang Islam terlepas keluar, tuan-tuan. Ini barai, tuan-tuan. Termasuklah hari itu yang membuat kawalan adalah Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Masa tu dia belum Islam lagi. Jadi pendek cerita, tuan-tuan, senang untuk ucapan saya. Pendek cerita, tuan-tuan, panjang cerita kan. Pendek cerita, tuan-tuan, satu ketika ada seorang perempuan yang baru melahirkan anak, namanya Ummi Abdillah. Dia perempuan lemah, dia dorong baby dia ambil kain, dia ikat baby dia macam ni. Dia naik Jabal Qubais tinggi. Sekarang dah tak ada lah. Kata nama Arab sana tanah Mekah, Jabal Qubais dah rata, tuan-tuan. Nak naik atas tu dengan keadaan lemah tadi, dia panjang. Saya Umar tengok dia jauh. Siapa tu? Confident dia nak melepaskan diri, dia nak pergi keluar daripada Mekah, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada ketika itu? Bila tengok-tengok, dah Umar Abdillah. Naik sini, turun sini. Maka Umar kata, kamu nak pergi mana? Dia kata, Ummi Abdillah punyalah berani, tuan-tuan. Dia boleh serang balik Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, kalau kau dah tak suka pada orang Islam, kau benarkanlah kami berhijrah daripada kamu siksa kami dengan Mekah ni. Yang kamu nak simpan lagi, nak halang kami daripada kami, nak dapatkan kebebasan dengan satu, kenapa? Yang kamu halang kami ni, kenapa? Wish, berani tuan-tuan. Tak pernah ada dalam sejarah orang perempuan lemah ni menentang Sayyidina Umar face to face, tuan-tuan. Wish, dia kata, ni agama apa ni? Dia gitu. Agama apa ni? Sampai kuat betul, cekal betul jiwa dia, tak takut mati dia orang, tuan. Maka dia pun buat penilaian, tak ada lain lagi. Ini semua Muhammad ni kerja. Sebab tu dia kata Muhammad ni sebagai pemecah belah dalam masyarakat Mekah. Ini yang antara tuduhan-tuduhan orang Mekah pada ketika itu. Dia pun balik rumah, tuan, dia pun pakai baju besi. Tuan-tuan kena ingat, dalam sejarah Sayyidina Umar, walaupun bukan perang, kalau hari itu dia pakai baju besi, mesti ada orang putus kepala, tuan-tuan. Mesti ada orang putus kepala. Maka dia pun pakai baju besi, kemudian dia pun berjalan, bergerak ke satu, di mana tempat Nabi SAW berdakwah. Sebab itu sebagai pendapat katakan tahun yang ketiga di Rasulullah Nabi. Ada tahun yang kelima, ada yang kata tahun yang ketujuh. Kalau untuk pandangan ini, di tahun ketiga lah Rasulullah Nabi SAW tu. Dia pendekkan lagi cerita, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Sayyidina Umar balik rumah pakai baju besi, bawa pedang, tuan-tuan. Ketika dia bawa pedang tu, dia menuju ke rumah Arkam bin Abi Arkam pada ketika itu. Tujuannya nak bunuh Rasulullah. Apa jadilah ceritanya. Punyalah nekat dia datang. Bila ada seorang sahabat Nabi ni tengok, sahabat Nabi ni dah Islam, tapi tak ada orang tahu yang dia telah Islam. Bila tengok-tengok Umar di mana ni? Oh, Umar mengalir ke arah rumah Arkam bin Abi Arkam. Dia pun belak Sayyidina Umar. Wahai Umar, kamu nak di mana? Dia kata, aku nak pancung kepala Muhammad. Dia pemecah belah masyarakat di Mekah. Di sini tuan-tuan. Masa tu dia nak selamatkan Rasulullah, dia kata apa? Alah, kau sibuk nak bunuh Muhammad, adik kau sendiri pun ikut agama Muhammad. Dia kata gitu. Adik dia Fatimah, kan? Dia terus sekolah pergi ke rumah adik dia, tuan-tuan. Sampai ke rumah adik dia tu dah berlaku pertengkaran tu. Ditampar dia, bunuh berdarah semua sampai suami adik dia, Zaid bin Zaid, begitu kan dalam nama dia. Lepas tu dia pukul adik dia jatuh, darah. Dia jadi nyesal sebab orang yang paling dia sayang ialah adik dia perempuan yang Fatimah. Kemudian dia pun rasa macam, apa aku dah buat ni? Dia tampar adik dia tu, dia pukul adik dia. Dia pun terduduk juga. Bila terduduk, dekat sebelah Fatimah tu, Fatimah tu bukan anak Rasulullah, tapi adik muda Sayyidina Umar. Ada satu helaian kulit binatang yang tertulis ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, surah Toha yang disebutkan itu. Lalu dia pun datang nak ambil satu. Fatimah sekali lagi blok apa dia? Kau tak boleh pegang, kau najis. Ini yang direkodkan oleh ahli sejarah. Kau najis, dia kata begitu. Dia dah bersalah pukul adik dia tadi. Adik dia dah macam mengajuk lah, kata gitu. Kau bunuh dia aku, kata gitu kan. Tapi dia tak terdapat nak bunuh adik dia, kan. Maka Sayyidina Umar kata, bagilah aku tengok. Kalau kau nak tengok, adik mandi dulu, cakap. Bersihkan, sebab kau dah keadaan najis, begitu.
Sayyidina Umar datang dan dia membaca ayat dalam keratan dalam kulit binatang tadi tu, maka dia baca surah Taha. Dan dia baca dengan hati, tuan-tuan. Dia baca dengan hati yang terbuka sampai macam mana adik dia boleh tengok Nabi Muhammad. Kemudian dia baca satu-satu kalimah dalam surah Taha ni, tuan-tuan. Akhirnya hati dia lembut. Dia sereda. Tunjukkan aku dekat mana Muhammad. Ini. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Sebab tu sahabat Nabi yang sedang menyuruh dekat rumah Fatimah tu yang mengajar Fatimah dan juga suami dia begitu. Tak siap-siap Habab bin Arad, tak siap saya. Maka Habab membawa keluar. Takut dapat kalau tengok Umar ada kat rumah tu. Dia belum keluar. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Aku nak kenal Islam dia. Habab belum keluar. Aku tahu wahai Umar. Maka dia pun pimpin. Dia pun bawa daripada jauh rumah Arkam bin Abi Arkam itu Rasulullah bersama dengan beberapa sahabat Nabi termasuk Sayyidina Hamzah. Yang setanding dengan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Hisham Abu Jahal tadi. Itu. Jadi dia pun pergi jalan daripada jauh. Habab bin Aras ni pegang tangan. Kata saya sahabat Nabi Habab ni, dia pegang tangan Sayyidina Umar, pimpin dia bawa pergi rumah Arkam bin Abi Arkam. Daripada jauh orang nampak Umar pegang tangan Habab bin Aras. Itu. Jadi dia tengok daripada jauh macam tu, maka sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, Umar berdua. So saya baik. Sayyidina Hamzah Umar, orang semua jangan risau. Kalau Umar datang dengan yang baik, aku akan, kita akan layan dia dengan baik. Tapi kalau Umar datang dengan yang jahat, aku yang akan berhadapan dengan Umar. Ini tuan-tuan. Maka dia datang, akhirnya dia mulai Islam dan dia jadilah radihum sama-sama tuan-tuan. Dan bila Umar Al-Khattab masuk Islam, kenapa masuk Islam tadi? Sebab dia buka hati dia kepada kebenaran yang terpampang depan mata dia. Rahmat Allah datang, rahmat Allah datang. Sekarang kita tanya pada diri kita nak kebaikan datang dari diri kita. Adakah kebaikan itu kita ada maksud yang tersirat? Ataupun kita memang nak betul-betul rahmat daripada Allah SWT? Jawapan tak ada, yang ada pada diri kita sendiri. Kita puasa, kita nak puasa betul-betul ke? Ataupun kita puasa nak tunjuk ke orang? Kita solat betul-betul ke? Kita solat jemaah ni sebab kita nak tunjuk ke orang? Sebab bapak betul datang. Kalau kita betul-betul memang ada rahmat Allah, walau besar macam mana berdoa dosa kita, maka Allah Ta'ala akan bagi nusrah. Nusrah ni iaitu pertolongan daripada Allah SWT. Sebab tu kita jalankan tanggungjawab. Kita contoh macam menjawab awal, tuan-tuan. Saya selalu ingatkan layanan di kaunter biasa kena betul-betul layan kaunter. Orang kalau datang pukul 7 pagi, datang pukul 6.30 pagi dah ada pejabat kita tu tuan, mana dia betul-betul nak arahkan servis daripada kita. Tapi kalau kita melayan dia, kita beri servis yang terbaik kepada orang yang mengharapkan pertolongan daripada kita. Ingat, Nabi SAW jarang ataupun boleh kata tak pernah mendoakan keburukan kepada orang yang menyusahkan orang lain. Tapi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahawa Nabi SAW pernah berdoa. Doa ni bahaya, tuan-tuan. Kalau klien kita datang jumpa kita, orang yang berada di bawah kita, masyarakat rakyat ni berjumpa kita, tapi kita mengabaikan hasrat dan juga keperluan diri dia, maka dia pun angkat tangan. Nabi SAW pernah doa, Allahumma mawaliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Banyak kali dah saya baca doa ni. Ya Allah, kalau ada di kalangan orang yang menyusahkan urusan umat aku, maka Nabi SAW kata apa? Susahkanlah dia. Sebab tu orang yang suka susah orang lain, Allah Ta'ala akan susahkan dia. Barakah doa Rasulullah SAW. Isteri dah masak elok-elok dah untuk suami. Dah elok-elok dah. Apa suami nak buat? Sebab saya selalu kena kehidupan tangga ni, saya kena cerita. Dah elok dah si isteri tu tadi. Suami masih lagi nak maki lagi, suami masih lagi nak bodoh-bodohkan isteri lagi, tak menghargai isteri pun dah tak tahu nak buat apa. Allahumma alaika, ya Allah, suami aku ni, ya Allah, pada kau salah suami kau. Allahumma mawaliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, kalau dah ada di kalangan umatku yang menyusahkan urusan umat aku ni, maka susahkan lagi. Isteri yang katakan fashquq alaihi, tak susah, pendek dia. Fashquq alaihi, maka susah kalau dia. Susah kita, tuan-tuan. Susah kita, tuan-tuan. Yang ini kita takut dengan doa-doa orang yang teraniaya dan tidak mendapat hak dia. Apatah lagi orang yang kita ambil hak dia, lagilah doa dia makbul, tuan-tuan. Jangan main-main, tuan-tuan. Persoalan ini bukan persoalan biasa-biasa, sebab
Nabi jarang doa dengan doa macam ni kecuali orang yang menyusahkan umat Nabi SAW. Sayyidina Umar, dia setelah masuk Islam, dia menerima Islam, rahmat Allah kepada dia, dan dia terus memulakan baktinya untuk mempertahankan orang Islam. Dia bersama Sayyidina Hamzah berdua menjaga di pintu masuk Mekah Kaabah tu, untuk membiarkan orang-orang Islam mengerjakan ibadah di Kaabah. Sebelum Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah masuk Islam, tak ada orang pun berani untuk tawaf dekat Kaabah. Sebab orang kafir pun tawaf dekat Kaabah tu. Ikut cara dia lah, orang jahiliah, tawaf lancar kan. Kecuali dia memakai pakaian yang dibuat oleh orang-orang Mekah. Itu ceritanya. Pendek lagi cerita tuan-tuan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita kena faham bahawa pandangan kita adalah pandangan iman dan berharapkan rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan pengajaran itu datang dari kita, memberikan kebaikan pada diri kita. Memang tak logik kan tuan-tuan. Nabi SAW naik binatang nama burung tu, yang lebih kecil daripada, disebutkan lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagal, iaitu kelajuan cahaya ni, lagi laju daripada kelajuan cahaya. Saya tadi sempat Google tuan-tuan. Kelajuan cahaya ni 299,792.48 saat per kilometer. Wih, laju cepat. Itu ceritanya. Kalau Google tipu saya tipu tuan-tuan. Itu saya cerita tuan-tuan. Saya baca ni sebab saya bukan saintis. Kemudian saya sebutkan punyalah laju ni. Kalau fikir logik ikut sains, tak logik tuan-tuan. Kelajuan cahaya pun naik langit semua naik nombor langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha yang Nabi SAW nampak 70,000 malaikat masuk ke tak keluar lagi berzikir tasbih kepada Allah SWT. Turun satu malam. Tak logik tuan-tuan. Cerita tak logik sebab apa? Sebab kita pandang dengan pandangan akal, bukan pandang dengan pandangan iman. Kita nampak benda yang satu mustahil. Kadang-kadang kalau Allah Ta'ala beri nusrah pertolongan, maka benda mustahil ini akan datang juga pertolongan daripada Allah. Ni orang Palestin pada Rafah berserang dan sebagainya tuan-tuan. Weh, teguh betul. Tapi kita tengok kekuatan orang Palestin itu tuan-tuan. Kita tahu. Tetapi semua orang yakin bahawa pertolongan Allah akan datang. Kenapa? Sebab mereka dah meletakkan dirinya, jiwanya dengan keimanan yang teguh dan kukuh. Akhirnya Allah akan tolong. Pasti. Yes, pasti. Pertolongan Allah akan datang berdasarkan firman Allah SWT. Sebab tu orang tanya saya lajuan cahaya. Kemudian disebutkan macam laju macam kilat. Maka orang kata peti itu, dia kata tujuan peti antara peti itu dijadikan adalah untuk memanah syaitan. Oi, cerita dia tuan-tuan. Ini pandangan ini banyak orang kita dengar. Sebenarnya yang memanah syaitan itu waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir, kan disebut itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir. Kan disebut itu. Yang memanah syaitan itu bukan peti, bukan kilat, tetapi bintang-bintang di langit itu. Meteor itu yang memanah syaitan. Tapi ada juga yang berpandangan bahawa tujuan penting dijadikan kilat itu untuk memanah syaitan. Saya dah fikir tuan-tuan, tahun 2015 dekat Sri Medan, kampung Ustaz tu, dia 3 orang mati kena panah peti masa tu. Saya ingat lagi masa ketiga. Mampu kajian menunjukkan bahawa Malaysia ni merupakan negara ketiga menerima paling banyak panah peti. Oh, saya tahu rupanya kat dunia ni ada orang kaji peti-peti rupanya. Itu. Dan disebutkan bahawa Malaysia ni menerima panah peti antara 180 hingga 300 panah peti setiap tahun. Banyak lah. Selepas Florida dan juga Indonesia. Sebab katanya kita berada di garisan khatulistiwa dan sebagainya lah. Tropika apa begitulah istilah tuan-tuan. Jadi saya fikir tuan-tuan, kalau pandangan diterima pakai tuan-tuan, tujuan peti dijadikan adalah untuk memanah syaitan tuan-tuan. Dan Allah SWT disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqta hadza batila, tidaklah Allah SWT menjadikan satu perkara itu sia-sia. Tuan-tuan faham tak apa saya sebut tuan-tuan? Kalaulah tujuan peti itu adalah untuk memanah syaitan, dan peti yang paling banyak sekali antaranya di Malaysia, tempat ketiga tuan-tuan, dan Allah jadikan sesuatu perkara itu bukan sia-sia tuan-tuan. Jadi tak mustahil Malaysia negara ketiga paling banyak syaitan tuan-tuan. Jadi jangan macam ini sangat tuan-tuan, buang-buang ini. Kalau fikirlah pandangan dia tu,
tapi kuat oleh dalam Al-Quran disebut yang memanah merejam syaitan itu adalah bintang ini, bukan yang penting tuan-tuan. Itu ceritanya. Kelajuan tu lebih laju daripada petir itu, lebih laju daripada cahaya tadi itu. Maka tak ada lain kecuali dengan pandangan iman. Sebab tu Abu Jahal melihat dengan pandangan nafsu, pandangan akal, pandangan nak condemn, nak jatuhkan karakter Rasulullah SAW. Tetapi bila sampai ditentu kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar memandang dengan pandangan iman. Apa pun yang datang daripada Rasulullah, aku percaya. Yang ini cerita yang pembelaan tentang sahabat karib Nabi SAW. Kan pagi itu terserpak dengan Rasulullah, Abu Jahal ni. Bro, pernah di mana? Aku nak bagi tahu. Cakap, bro, malam tadi apa cerita tinggi ni? Dia gitu. Malam tadi aku naik Islam Merah semua. Cerita kau ada best ni kan? Tak best, ada masalah. Maka dikumpulkan. Wahai keluarga lama kamu berdoa. Dan dikumpul semua orang pada tinggi itu. Dia suruh Nabi SAW naik dekat atas hijab Ismail tu. Juga dia buat cerita, dia suruh cerita tentang peristiwa Islam Merah. Nabi cerita. Sebab tu hadis tentang Islam Merah si panjang sungguh. Antara hadis yang panjang. Maka orang pun dah berlaku krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan berlaku, orang dah tak percaya Nabi SAW. Tapi tak ada pun dalam pembahasan para ulama yang betul-betul murtad, tak ada. Yang goyang, yes. Tapi yang murtad tu tak ada. Cuma kata ada hadis Sayyidina Aisyah menyatakan masa tu ada yang murtad. Wallahu a'lam, siapa yang murtad? Wallahu a'lam, saya tak pernah jumpa hadis ni. Mungkin nanti boleh tanya pada Ustaz Aiman, insyaAllah. Pendek lagi cerita tuan-tuan, lagi 5 minit tuan-tuan. 5 minit lagi saya belum masuk tajuk tuan-tuan. Sampai saja kepada Rasulullah, sampai saja kepada Sayyidina Umar bin Khattab, maka Sayyidina Umar kata tu. Kalau itu datang daripada Muhammad, aku percaya. Kau ni dah apa ni? Tak logik lah. Itu pun boleh percaya juga. Tak? Aku dah kawan dengan Muhammad ni sejak daripada kecil. Sahabat kali Nabi daripada kecil ada Sayyidina Abu Bakar. Aku daripada kecil kau Muhammad. Aku tak pernah jumpa pun dia menipu. Aku tanya kau pernah tak tengok Muhammad dia menipu? Macam gitu. Tak pernah, maksud. Kenapa dalam hati kamu tak percaya pada Muhammad? Dan Muhammad pun selalu dia cerita dengan aku, wahyu turun kepada dia. Apa salahnya sesekali Muhammad naik atas dengan wahyu? Wah, dia pun berhujah. Yang konflik percaya tadi kembali kepada mempercayai Rasulullah SAW. Ini yang menyebabkan klimat kemuncak kepada bengangnya Abu Jahal tadi. Dan juga pendek lagi cerita tuan-tuan. Pendek lagi lah sebab 5 minit lagi masa dia pergi. Signal tadi pergi. Pendek lagi cerita kan. Maka sebab itulah banyak penentangan yang disebutkan bahawa peristiwa Islam Merah juga memberi pengajaran kepada kita bahawa sebelum Nabi SAW kita tahu kewafatan pakcik Nabi SAW bersama dengan isteri kesayangan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW ditentang kuat oleh orang-orang musyrik Mekah, termasuklah Abu Jahal pada ketika itu. Dan sebutkan Abu Jahal ada satu lagi yang menentang dia sama pakcik dia nama Abu Lahab. Lahab ni bukan Abu Lahab kan. Abu Lahab maksudnya percikan cahaya. Maknanya orang paling handsome sekali Abu Lahab. Nanti balik rumah, ibu-ibu belakang tu kan, abang ni handsome abang. Abang flawless kan, gitu. Macam Abu Lahab. Abu Lahab tu orang yang cahaya, orang handsome. Siapa yang handsome masa kita terangkan kan? Jangan sampai dapat gelar Abu Lahab. Itu. Itu. Jadi Abu Lahab ni kenapa turun di tabat siadar api Lahab diwatak? Sebab dia pernah mencelakakan Nabi SAW. Abu Lahab ni dia ada 5 orang, geng-geng ngopi ni dia, dan 5 orang ni tuan-tuan. Dia kaki judi tuan-tuan. Bila dia berjudi dia memang hancur tuan-tuan. 5 orang ni nanti. Lepas Nabi SAW menyebarkan Islam, dia jadi orang paling sibuk, tapi tak dapat sama-sama dengan geng-geng dia. Sampai geng-geng dia yang power ni semua kecil hati dengan dia. Sebab apa? Dia sibuk mematahkan dakwah Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW awal berdakwah, Nabi bergerak dari rumah ke rumah. Dakwah daripada rumah ke rumah, ini adalah formula dakwah Nabi SAW yang awal tuan-tuan. Jangan cerita orang dakwah dari rumah ke rumah. Sebab apa? Sebab itu sunnah Nabi. Nak sebutkan Nabi SAW pergi rumah ini, dia cerita tentang beriman pada Allah SWT. Kemudian Nabi SAW pergi rumah nombor 2. Ketika Nabi pergi rumah nombor 2, ahli sejarah kata pun Abu Lahab akan pergi ke rumah pertama. Kau jangan cari ada saudara itu bukan betul. Itu gila cerita tu. Suka buat propaganda Nabi gila Abu Lahab. Kemudian Nabi SAW pergi ke rumah nombor 3, Abu Lahab pergi ke rumah nombor 2. Macam balaan. Tim pertama, tim kedua. Marhab badai Yayi. Yayi tuan-tuan. Lepas rumah pertama, rumah kedua. Ada orang masuk.
Ini Abu Lahab. Jadi kaum kepercayaan ini banyak pertentangan daripada orang-orang Mekah pada ketika itu. Kemudian disebutkan Nabi SAW berdakwah di Taif, kena sesa, kena balik batu dan sebagainya, luka semua. Nabi SAW tidak dapat mengislamkan orang-orang Taif pada ketika itu walau seorang, tuan-tuan. Tapi dia dapat islamkan seorang lelaki yang namanya Adas. Ketika Adas tengok luka-luka dia mati Adas di Taif, tuan-tuan, pergilah selain daripada mati Ibn Abbas tu. Luka tangan-tangan semua Nabi SAW baca sejarah Al-Quran Karim. Akhirnya Adas datang bawa makanan, disuruh oleh Utbah bin Rabi'ah ni. Dia kata ni tuan aku bagi makan ni. Maka Nabi SAW sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bila dengar dia, mana dengar bacaan ni? Aku macam pernah dengar bacaan ni. Dia kata, Nabi SAW tanya, kamu daripada mana? Aku daripada Ninawa. Oh, tempat saudara Yunus bin Matta alaihissalam. Macam mana kau kenal Yunus? Tempat tu jauh sungguh. Gitu. Itu adalah saudara aku. Sebab aku adalah Nabi Allah dan dia pun Nabi Allah juga. Akhirnya diislamkan. Pendek lagi cerita pasal Adas, kita buat yang lain tuan-tuan. Pendek lagi juga, dah banyak sangat pertentangan. Akhirnya Nabi SAW dihitam satu. Nabi Allah Ta'ala rawat jiwa dia dengan cara apa? Dengan mempertemukan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumpa Allah Ta'ala face to face, merawat diri Nabi SAW tadi. Selain dapat mensyariatkan solat di waktu, Nabi SAW dirawat jiwa dia. Ini terapi, tuan-tuan. Banyak jenis terapi, tuan-tuan. Saya buat master saya dalam counseling, psikologi juga. Bila kita belajar psikologi, kita tahu jenis-jenis terapi. Banyak terapi, tuan-tuan. Ada terapi menari, suami isteri boleh menari, tuan-tuan. Tango dengan ballet. Untuk itu, pasang lagu tango, ballet, menari lah untuk cara masing-masing. Dalam bilik, jangan menari ke alai ramai, buat terbiak gitu. Terapi apa lagi? Terapi coklat. Bila kita stres makan coklat. Coklat tu ambil yang dark coklat, tuan-tuan. Pergi langkau dia tu jangan beli coklat yang mana-mana tu. Beli yang dark coklat. Lagi mahal lah, tuan-tuan. Cara dia macam mana? Patahkan petak tu masuk dalam mulut kita, kemam. Kemam. Bila kita stres, bini kita dulu ni. Tengok geram bini kita kemut. Bini kita pun geram kat kita, dia pun kemut coklat tu, tuan-tuan. Lidah bawah ni tolak dia kat langit, tuan-tuan. Macam tu. Kemam, dia geram dia. Jadi makin lama, coklat ni makin berteping-teping dengan mulut, dia tak selesa. Jadi stres kita tu dapat dilarikan pada lidah, pada coklat tu tadi. Dia tu tuan-tuan, terapi coklat. Ataupun rendam badan dekat dalam tak tu ada coklat. Ada satu macam terapi lumpur. Ada juga, tuan-tuan. Tapi coklat ni, tuan-tuan, jangan kunyah, tuan-tuan. Kalau kita kunyah, jadi tambah stres. Sebab coklat tu mahal. Nanti cepat habis. So dia store masing-masing. Seram, tahu dah dah ada masa. Pendek lagi, akhirnya dipertemukan dengan Allah SWT. Sebab itu sahabat Nabi kata, bila turunnya Rasulullah, ahli sejarah kata turunnya daripada peristiwa Islam, lepas selesai peristiwa Islam, Nabi SAW tahap keyakinan dia berganda-ganda, tuan-tuan, tak pandang belakang lagi, tak melihat dugaan ancaman berada di itu sebagai satu perkara yang membebankan diri. Sebab apa? Dia yakin Allah bersama-sama dengan dia. Simbolik cerita, di saat kita susah, dalam saat kita, dalam keadaan kita diuji oleh Allah SWT ni, tidak lain, tidak bukan kembali kepada jalan dengan kembali kepada ingat Allah. Ingat Allah, tuan-tuan. Sebab jumpa Allah face to face, ini adalah nikmat terbesar di dalam syurga Allah SWT. Betul, tuan? Dalam syurga itu berapa lama? Selama-lamanya. Kan disebut Ustaz Wadi Anwar, selama-lamanya. Ya Allah, dah 1 juta tahun dah, ya Allah, dekat dalam syurga ni. Berapa lama lagi kami duduk kat sini? Selama-lamanya. 2 juta tahun, ya Allah. Dah 2 juta tahun, ya Allah, aku dalam syurga ni. Apa yang apa? Dia kata, berapa lama lagi? Selama-lamanya. Bukan sebab dia orang fedak, tapi sebab macam tak membantu dengan amalan yang dia buat atas bumi. Kita gitu. Kita kadang jangan besar berbohong dengan Allah. Amalan kita sikit, tapi kadang-kadang nilai di sisi Allah sangat tinggi. Yang ini kita tahu. Dan Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, ada lagi tak, wahai ahli syurga, yang kamu perlukan dekat dalam syurga? Semua ahli syurga kata, tak ada, ya Allah, komplit lah semua nikmat dalam syurga. Best sangatlah kita dia macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmatan paling besar sekali di dalam syurga, iaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ini telah diperolehi oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ketika Islam datang. Habis Nabi Allah Musa tu, wa kallama Allahu Musa taklima. Dah lari dah tu. Dia thank you. Wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Allah Musa bercakap sendiri dengan Allah. Tapi Nabi SAW nampak face to face dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kenikmatan
ni tuan-tuan, bila kita nak dapat kita diuji oleh Allah SWT, balik pada Allah SWT, dan cara paling tepat sekali untuk kembali pada Allah SWT adalah dengan cara kita menunaikan solat. Yang Allah Ta'ala dah bagi dah menunaikan solat, tuan-tuan. Apatah lagi solat berjemaah. Solat berjemaah ni penting, tuan-tuan. Bagus kita tengok usaha-usaha kerajaan hari ini. Buat program-program kempen-kempen macam kita lakukan pada hari ini. Usaha baik sokong ni, tuan-tuan. Jangan jadi macam Abu Jahal, tuan. Jangan jadi macam Abu Jahal, tuan. Mana yang baik sokong itu? Yang itu kita, ini tak, itu salah, ini salah. Semua benda tak betul. Bila masa nak betul, tuan, kita memang ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi bila kebaikan yang datang dari kita, sokong saja. Solat subuh, sebab solat subuh berjemaah ni, tuan. Solat subuh bukan solat subuh saja, solat berjemaah. 27 darjat lebih tinggi daripada solat bersendirian. Tuan-tuan, 27 ni jangan macam mana? 27 je. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan apa? Darjat pertama nak pergi darjat kedua 500 tahun perjalanan dekat akhirat. Darjat kedua nak pergi darjat ketiga, ini Ibnu Abbas pun, ya, 500 tahun kali 27. Besok kan dalam syurga, tuan-tuan. Bila kan dalam syurga, masuk syurga. Si fulan A masuk syurga, B pun masuk syurga. B suka solat berjemaah, A biasa sembahyang lah, tapi solat kat rumah. Masuk, bila kan pada masa esok, bila masuk syurga, tingginya martabatnya, tinggi. Aku sembahyang juga, dia sembahyang, kenapa tinggi sangat? Beza kan? Ni dulu sembahyang berjemaah, kenapa sembahyang berjemaah? Sebab ini sebut orang ahli syurga pun ada yang menyesal. Bukan menyesal mau masuk syurga tu, sebab dia terkilat. Kalaulah aku tahu dulu, mestilah aku solat berjemaah. Yang ini, tuan-tuan, jangan jadi kita terkilat. Ada peluang buat kebaikan yang lebih, buat kebaikan yang lebih. Kalau kita boleh solat sunat, kita solat sunat. Ya, memanglah kita ni, setiap orang ni, tahap keupayaan buat ibadat ni berbeza-beza. Sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku solat 5 waktu, sembahyang aku solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, aku buat apa yang Allah suruh, aku tinggal apa yang Allah larang. Adakah aku akan masuk syurga? Kita tanya pada Nabi SAW. Jawapan Nabi apa? Naam, ya, kamu akan masuk syurga. Maknanya apa? Ada sahabat Nabi yang tak boleh nak buat ibadah macam Sayyidina Abu Bakar, khatam satu Quran satu malam. Ada orang yang boleh solat fardu dan solat sunat. Ada orang yang boleh solat fardu saja, tak buat solat sunat. Ada orang boleh puasa fardu saja, tak boleh nak puasa sunat, tuan. Jangan fikirkan mereka, setiap orang ada keupayaan masing-masing. Yang Allah Ta'ala tengok keupayaan yang Allah Ta'ala bagi pada diri kita, kita manfaatkan ke tak? Ilmu yang kita ada, kita manfaatkan ke tak? Ataupun dia jadi satu nikmat yang sia-sia dalam tubuh ini, tanpa mendatangkan manfaat pada agama. Sebab saya kena ingat orang tua dan tuan-tuan, orang masjid selalu dengan kuliah, tuan. Mata saya kita kiat-kiat nak bagi kuliah, fikir macam apa, tahu, tuan. Yang tuan-tuan selalu buat ceramah, tuan. Dah 3 masa je tuan-tuan nak menyampaikan, orang tak rugi, tuan. Paling kurang pun balik cakap mai sini yang duduk depan abang. Ada abang mai sini duduk, ada apa mai sini duduk, apa ke abang. Isi pun duduk, gelap kaki kita pun. Berat lagi gitu. Dengar ni, tadi abang tengok ustaz pergi ceramah ni. Awak tahu tak sebenarnya gini. Awak nak masuk syurga dengan rahmat Allah tak? Rahmat Allah boleh datang dengan cara awak cium pipi abang. Rahmat Allah boleh datang dengan sebab awak bagi air kepada abang setiap kali abang balik kerja. Betul ke bang? Sekurang-kurangnya, iaitu sebut. Jadi cukuplah saya kata, tuan. Saya belum masuk tajuk lagi, insyaAllah kita masuk ke tajuk. Kita tahu tahun akan datang, insyaAllah. Merah tahun akan datang. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan kita, yang mohon itu, yang mohon, minta maaf saya batin. Lanjut kita bicara, kata-kata dan sebagainya. Gua sedia, kita jangan rasa hati sangat. Kita doa mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan pada kita bersama, dapat barokah semua warga Johor Bahru, terutamanya rakyat negeri Johor. Mudah-mudahan kita semua akan dirahmati. Ramadan tahun ini akan dapat menjadi Ramadan yang terbaik di insya-Allah. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih Allah. Terima kasih Jabatan Al-Fadhil Besar Rafi Yusof Pengarah dan dakwah Jabatan Al Islam Johor pas dan tajuk yang diaskan iaitu Islam yang rasa pada sambutan Islam adalah
Dekan Majlis Pada Johor Bahru dengan bersama Masjid Al-Mahabbah dan Bukit Mewah Johor Bahru. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Dan sebagai ada ingatan majlis dan silakan kerana setiausaha untuk silakan negeri yang bermakna Datuk Bandar Johor Bahru untuk menyampaikan cermat silakan yang berbahagia. Pertama kali silakan kami ceramah dalam Fazil Ustaz Dr. Razi Yusof. Silakan Ustaz untuk dibaca mata daripada yang bermakna Datuk Bandar Johor Bahru. Dan yang kedua, diusilakan pengurusi Masjid Al-Mahabbah dan Bukit Mewah yang bahagia Tuan Haji Asri Ahmad, diusilakan berbahagia. Okey, diusilakan bahagia pengurusi. Dan silakan pengurusi masjid bagi Asri, silakan untuk ceramah terbalas kepada yang mana Johor Bahru. Terima kasih pengurusi Masjid Al-Mahabbah, terima kasih Jawaban Datuk Bandar, terima kasih Tuan Susan. Bila dengan ketika itu maka sudah ceramah ataupun baru saja berlangsung. Terima kasih dan